banyak perkara-perkara lain yang kita perlu betulkan. Contohnya tuan-tuan, saya ambil contoh. Kita lihat tentang soal perundangan. Tak pernah dalam sejarah hidup kita tuan-tuan, bila nak lantik Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia lantik ahli Majlis Kerja Tertinggi PKR. Pernah tak pernah? Biasa tuan-tuan, kalau nak lantik Pesuruhjaya SPRM, kita lantik di kalangan pegawai SPRM, betul tak? Ini pergi letak pimpinan tertinggi PKR jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dah jadi lantikan politik tuan-tuan. Bila lantikan politik, sudah pastilah orang yang menyokong Pakatan Harapan tak didakwa. Orang yang menyokong UMNO didakwa. Betul tak betul? Kita lihat. Kemudian mereka melantik seorang tua yang dah pencen, dah tanam sayur 2 tahun. Tiba-tiba dipanggil balik bekerja, dijadikan Ketua Polis Negara, Hamid Badu tuan-tuan. Hari ini Hamid Badu yang dulu kata video Azmin Ali itu kabur, hari ini nak diletakkan menjadi calon menentang Datuk Seri Utama Muhammad Hassan. Nak lawan jadi ahli Parlimen Rembau. Saya cakap dengan kawan-kawan, kalau Hamid Badu menjadi wakil rakyat, nak lawan dengan Tok Mak Hassan, confirm Tok Mak Hassan menang besar. Betul tak betul? Sebab cara kempen dia mudah. Kau ada ahli parlimen yang mata dia terang ke mata dia kabur. Betul tak tuan-tuan? Kita nak ahli parlimen yang boleh bawa balik peruntukan ke kawasan ke, atau kita nak ahli parlimen yang dulu dia janji nak bawa balik Jolo, nak bawa balik Jolo, nak bawa balik Jolo, last-last dia bawa balik jodoh. Saudara, dua benda ni kita dah ulang je. Bungkus Hamid Badu di Rembau tuan-tuan. Saudara, begitu juga kita lihat baru-baru ini pasukan petugas khas telah menyiasat buku yang ditulis oleh Tommy Thomas. Tommy Thomas ni tuan-tuan, kenal tak Tommy Thomas? Tommy Thomas atau lebih dikenali dengan nama glamournya Tommy Tomato. Tommy Tomato ni saudara ialah peguam kepada Ching Ping. Kenal Ching Ping? Ching Ping ialah ketua Komunis Malaya. Dan dia juga ialah peguam kepada Lim Guan Eng. Baru-baru ni saudara, pasukan petugas khas siasat buku yang dia tulis. Buku dia tulis lebih kurang 532 muka surat. Di dalam buku ni dia cerita habis. Ini Allah Ta'ala punya kuasa tuan-tuan. Tommy Thomas ni, saya nak beritahu itu sebabnya bila Datuk Seri Najib melafazkan sumpah bermubahalah, dia bermubahalah. Dia kata wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya tak terima pun, saya tak pernah, saya tidak tahu dan saya tidak pernah mengarahkan sesiapa untuk memasukkan 42 juta ke dalam akaun saya. Kalau saya secara sedar saya mengarahkan, kalau saya melafazkan sumpah palsu, apa yang saya cakap ni tidak benar, maka saya rela Allah Ta'ala turunkan bala ke atas diri saya. Tetapi sekiranya saya dianiaya, saya minta supaya Allah Ta'ala turunkan bala ke atas orang yang menganiaya saya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berapa banyak benda terbongkar, berapa banyak pekung Pakatan Harapan terbongkar hanya dengan tulisan Tommy Thomas. Sebagai seorang peguam negara, seorang pakar undang-undang, dia tahu bahawa dia tak boleh tulis benda-benda yang dia tulis ni tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala cabut dia punya kebijaksanaan dan cabut ingatan orang-orang yang dikeliling dia. Itu sebab ada seorang pun yang menasihati dia tuan-tuan. Akhirnya apa yang Tommy Thomas buat? Tommy Thomas dalam buku dia saudara telah mendedahkan. Dia mendedahkan bahawa bila Hakim Tun Raus, Ketua Hakim Negara, nak ditukar
Tuan-tuan, bila mereka mengambil alih kerajaan, Ketua Hakim Negara Tun Raus, jawatan dia masih ada lagi, masih berkhidmat lagi. Tetapi Lim Kee Siang desak supaya Tun Raus letak jawatan. Ingat lagi tuan-tuan. Begitu juga dengan Tan Sri Apandi Ali. Dia masih berkhidmat, tetapi bila dia diarahkan untuk bercuti 30 hari, dalam tempoh AG tak ada ni saudara. Sebelum Tommy Thomas dilantik, ketika itulah Anwar Ibrahim juga dibebaskan dan diberikan pengampunan diraja. Maknanya AG pun tak ada pada ketika itu. Kalau dibawa ke mahkamah, silat-silat pembebasan Anwar Ibrahim itu pun boleh dipertikaikan tuan-tuan. Tetapi bila Tan Sri Apandi saman balik kerajaan, akhirnya tuan-tuan, kerajaan mengambil keputusan settle luar mahkamah dan kerajaan membayar ganti rugi kepada Tan Sri Apandi Ali kerana apa yang dilakukan ke atas Tan Sri Apandi tuan-tuan tidak mengikut lunas undang-undang, tidak mengikut perlembagaan. Tapi ramai tak tahu, rupa-rupanya bila dah buang Tun Raus, dah buang Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, dah buang Hakim Besar Sabah dan Sarawak, tuan-tuan, patutnya kalau ikut perlembagaan Malaysia nak lantik hakim ni, ianya mesti dicadangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ataupun JAK, dia kena cadangkan nama kat Perdana Menteri. Perdana Menteri kalau tak setuju dengan cadangan itu, Perdana Menteri tuan-tuan akan cadangkan orang lain. Ini apa ni? JAK akan cadangkan nama lain kepada Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri mesti lantik, mencadangkan ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong nama yang dia persetujui berdasarkan cadangan daripada JAK. Bodohnya Tommy Thomas ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah tarik kebijaksanaan dia ketika itu, dia tulis dalam buku dia saudara bahawa perlantikan Ketua Hakim Negara ketika itu Tan Sri Richard Malanjun. Kenal Richard Malanjun? Richard Malanjun ni saudara ialah hakim yang telah memutuskan supaya Lina Joy dibenarkan murtad. Ingat lagi. Ini jugalah hakim yang telah memutuskan supaya 3 orang anak Indira Gandhi dibenarkan untuk dibatalkan keislaman dia tuan-tuan. Inilah hakim yang telah dicadangkan oleh Tommy Thomas. Tommy Thomas cadangkan kepada Mahathir dan Mahathir setuju tuan-tuan, tanpa cadangan daripada JAK. Ini satu pelanggaran undang-undang tuan-tuan. Dan dalam buku ni saudara, seperti mana yang telah diketahui umum, saudara, Tommy Thomas telah mendedahkan perbualan dia dengan Tun Mahathir berkaitan dengan isu kes yang berlangsung dalam lembaga pengampunan negeri. Dia telah mendedahkan tentang kapal Equanimity. Kapal ni tuan-tuan, Jolo dulu beli 250 juta US dollar. Saudara, mahkamah tetapkan bahawa nilai minima nak jual sekurang-kurangnya mesti 130 juta. Harga buka 130 juta. Last tuan-tuan, Tommy Thomas dalam buku ni dia menceritakan bagaimana saudara dia telah panggil Tokek Genting ni saudara. Dia negotiate dengan Tokek Genting. Last kali dia jual bawah 130, dia jual dengan harga 126 juta ringgit tuan-tuan. 126 juta US dollar. Dan tuan-tuan tahu apa yang berlaku selepas tu? Kapal yang Genting beli dengan harga 126 juta US dollar ni, Genting jual dengan harga 200 juta US dollar. Dia untung lagi 74 juta US dollar. Masuk poket dia ke, poket siapa ke, kita tak tahu. Itu sebab insya-Allah saudara, sebaik saja
kita menang pilihan raya, insya-Allah kita akan tubuhkan Royal Commission of Inquiry ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja. Kita akan siasat semua sekali ni tuan-tuan, insya-Allah. Bukan takat tu. Bukan takat dia jual kapal ni below market value, bawah harga yang ditetapkan, harga minima kapal ni oleh mahkamah. Tetapi tuan-tuan, selepas itu apa yang Genting dapat? 2014 tuan-tuan, Genting telah memohon dengan kerajaan Malaysia. Dia mohon dengan kerajaan Malaysia supaya mereka diberikan pengecualian cukai. Berapa nilai cukai yang dia nak suruh kerajaan Malaysia, kerajaan Datuk Seri Najib ketika itu untuk kecualikan? 4.8 bilion, 4,800 juta ringgit dia suruh potong, tak bayar cukai. Kerajaan Datuk Seri Najib tak membenarkan, tetapi mereka telah mengambil keputusan untuk saman kerajaan Malaysia pada tahun 2017 tuan-tuan. Genting saman kerajaan Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. 2018 selepas kapal ni berlaku, saudara, penjualan kapal ni diberikan kepada Genting. Akhirnya Lim Guan Eng tuan-tuan telah memberikan pengecualian cukai 4,800 juta ringgit kepada Genting. Jadi pasukan petugas khas mengesaki ada deal di antara Tommy Thomas yang ada kaitan dengan penjualan kapal Equanimity ini kepada Genting. Begitu juga dengan urusan pembatalan ataupun pengecualian cukai yang diberikan 4.8 bilion kepada Genting tuan-tuan. Tuan-tuan, ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak berbanding dengan apa yang dituduh ke atas Datuk Seri Najib. Setidak-tidaknya Datuk Seri Najib terima 681 juta bila dia terima tu, dia convert dengan nilai ringgit dapat lebih kurang 2.071. 2.071 dia pulang balik lepas pilihan raya, ada baki dia pulang balik. Saudara, dia pulangkan balik 620 juta US dollar, lebih kurang pada ketika itu nilai ringgit sudah jatuh, maka pada ketika itu nilai yang dia pulangkan lebih kurang 2.041. 31 juta je beza. Itulah yang digunakan untuk bantu rakyat dan sebagainya, yang diambil daripada duit yang kononnya datangnya daripada 1MDB. Sedangkan Datuk Seri Najib langsung tak mengetahui, kerana dia dah arahkan supaya Governor Bank Negara cek benda ni. Ada banyak lagi. Bagaimana Tommy Thomas mendedahkan tentang perbualan dia dengan ke bawah duli tuanku. Bagaimana Tommy Thomas mendedahkan sistem kehakiman ni boleh disusun-susun. Ini kata pasukan petugas khas, dia boleh didakwa di bawah Seksyen 500 Kanun Kesiksaan kerana menghina institusi kehakiman. Dan dalam buku ini juga tuan-tuan boleh menyebabkan Tommy Thomas didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 kerana dia telah menghina ke bawah duli, dia telah menghina Allahyarham Tun Razak dan juga Allahyarham Datuk Harun Idris. Tuan-tuan, dalam buku ini juga mendedahkan Tommy Thomas bagaimana dia telah menyalahgunakan kuasa, tidak berlaku profesional, dan dia boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalaulah kita ada seorang peguam negara yang adil, saudara, sudah pasti Tommy Thomas hari ini, selepas polis mengesahkan siasatan ke atas Tommy Thomas dah selesai, sepatutnya hari ini Tommy Thomas sudah boleh didakwa di mahkamah. Betul tak betul tuan-tuan? Sebab apa tak ada pendakwaan? Sebabnya tuan-tuan, dalam buku Tommy Thomas ini dia mengesahkan bukan hanya nama Ketua Hakim Negara yang baru, iaitu Tan Sri Richard Malanjun, yang dia cadangkan,
Tetapi nama Tengku Maimun yang menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib, nama ini juga adalah datangnya daripada cadangan Tommy Thomas, tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak harapkan, saudara? Dahlah dia dilantik oleh Mahathir atas cadangan Mahathir, rupa-rupanya datangnya daripada cadangan Tommy Thomas. Ini semua boleh menyebabkan mereka didakwa di mahkamah. Saya nak beritahu, sama juga dengan Tommy Thomas. Rupa-rupanya, saudara, dalam buku ni dia mendedahkan sebelum pilihan raya lagi dia dah berpakat dengan Mahathir. Dia, Zainal Zakaria, dah berjumpa dengan Mahathir. Rupa-rupanya dia nak kerjakan Datuk Seri Najib ni, tuan-tuan, sebelum menang pilihan raya lagi dia dah berpakat. Tetapi malangnya, tuan-tuan, lepas Tommy Thomas letak jawatan, Tan Sri Idrus dilantik pula oleh Muhyiddin Yassin. Dan hari ini kita pun tahu, kita menunggu orang yang terang-terang sudah disiasat oleh SPRM. Siapa dia? Hakim Nazlan. SPRM kata Nazlan boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana gagal mengisytiharkan bahawa dia ada terlibat dalam penubuhan SRC International. Dia ada konflik of interest